Baik, seterusnya kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Antara pengisiannya berkaitan usaha kerajaan negeri untuk mempertingkatkan jumlah penerbangan masuk ke Sarawak. Perinciannya bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Alif. Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Suruhanjaya Syarikat Penerbangan Malaysia MAFCOM akan meningkatkan jumlah penerbangan masuk ke negeri ini daripada 89 kepada 223 penerbangan secara mingguan bermula 1 November depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu keputusan itu dibuat susulan permintaan orang ramai untuk menambah jumlah penerbangan. Setakat ini, MAFCOM telah mengarahkan syarikat-syarikat penerbangan mengatur tenaga kerja dan jadual penerbangan masing-masing. Untuk rekod kekerapan penerbangan masuk secara mingguan ke Sarawak iaitu merangkumi bandar-bandar utama sebelum ini seperti Kuching meningkat daripada 44 kepada 114 penerbangan seminggu, Miri 19 kepada 40 penerbangan, sementara Sibu 8 kepada 31 penerbangan, manakala Bintulu 6 kepada 24 penerbangan. Sementara itu, Limbang dan Lawas pula meningkat daripada 5 kepada 7 penerbangan seminggu serta Mulu dikekalkan pada 7 penerbangan seminggu. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media mengenai kekerapan penerbangan masuk ke Sarawak hari ini. Datuk Seri Lee juga berharap dengan peningkatan jumlah penerbangan dan tiada had untuk kapasiti penumpang, justru pihak syarikat penerbangan tidak menaikkan harga tambang penerbangan. Dalam pada itu, beliau turut menasihati orang ramai agar merancang perjalanan bagi mengelakkan pembelian tiket pada saat akhir selain terus mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan. Program Jualan Terus Dari Ladang JTDL yang diadakan di Kanaan Setutong, Jalan Setutong Baru Kuching mampu meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengeluar sektor makanan, terutamanya petani dan peladang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas memberitahu, menerusi JTDL, pengunjung akan menikmati tawaran harga yang berpatutan iaitu pada harga paling minimum kerana konsep penganjuran JTDL ialah berfungsi sebagai platform pertemuan antara petani, nelayan, penternak dan pengguna. Jelasnya JTDL itu juga merupakan outlet pertama di negeri ini. Kerajaan negeri sentiasa membantu petani untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui peruntukan dalam bidang pertanian, latihan dan kemudahan-kemudahan lain. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam program JTDL dan Main Rakyat di Kuching hari ini. Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah turut menyatakan kerajaan negeri sedang merangka usaha khusus kepada petani dan peladang bagi meningkatkan pengetahuan mereka mengikuti teknologi terkini, terutamanya berkaitan pemasaran. Tambahnya lagi, Pertubuhan Peladang Negeri perlu memainkan peranan secara lebih proaktif untuk membantu golongan tersebut meningkatkan hasil pendapatan mereka. Ujarnya, komuniti peladang tidak dapat hanya bergantung kepada pasaran tempatan, sebaliknya perlu menembusi pasaran antarabangsa. In order to try to cater for the people's healthcare, the kind of funding is so much larger than what is being used currently or what has been given currently. We would like to see the federal government putting a more concerted effort to try to give us this kind of basic infrastructure and which is under their responsibility and their duty. Saya amat mengharapkan agar pihak kerajaan dapat menyediakan bajet yang komprehensif untuk sektor pendidikan. Peruntukan ini adalah sejajar dengan keperluan sektor pendidikan. We hope federal government and state government will more kasih duit tolong orang, Malay, Malay, Chinese, all the other Indian, Melayu, Ibang, kita semua mau tolong. Baik, berita seterusnya.
Kewujudan Pusat Transformasi Perikanan FTC di kawasan Sampadi Lunduk membolehkan lebih banyak aktiviti ekonomi dijalankan bagi meningkatkan pendapatan komuniti nelayan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu berkata, pusat yang menelan kos lebih RM68,000 itu akan menjadi platform kepada komuniti perikanan di Sampadi berkumpul bersama-sama berkongsi ilmu pengetahuan mengenai industri perikanan seperti teknologi dan kaedah menangkap ikan. Tambah Dato' Amar Jamilah Anu, pembinaan kemudahan itu juga akan membolehkan komuniti perikanan di kawasan setempat untuk menjalankan aktiviti ekonomi seterusnya meningkatkan sosioekonomi hidup mereka. Bercakap kepada pemberita RTM, beliau menjelaskan Tanjung Datu merupakan salah satu kawasan yang terkenal dengan perikanan laut dalam dan hasil ikan yang diperoleh adalah ikan-ikan yang berkualiti dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Oleh itu, beliau berharap semua komuniti perikanan di sekitar kawasan Lundu untuk memanfaatkan sebaik mungkin kemudahan dan juga bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Terdahulu dalam Majlis Perasmian Pusat Transformasi Perikanan FTC, beliau turut menyerahkan lesen sampan khas kepada 23 penerima, bantuan dasar jaminan makanan dan sumbangan bakul prihatin. Baik, sementara itu, Dato' Amar Jamilah Anu menyerahkan kepada Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonapeng yang juga Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB untuk menentukan siapakah calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 khususnya bagi mempertahan kerusi masing-masing. Jelas beliau, semua ahli sentiasa akur dengan keputusan Presiden Parti yang akan menentukan siapa yang lebih layak untuk bertanding. Namun ujar beliau, selaku wakil rakyat, apa yang penting adalah memastikan semua tanggungjawab, amanah dan mandat daripada rakyat dilaksanakan dengan jayanya. Tambah beliau, semua jentera parti di kawasan Tanjung Datu bagaimanapun telah bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan pilihan raya diadakan bila-bila masa. Auditorium P. Ramlee di Kuching bergema semula dengan irama retro selepas sekian lama menyepi ekoran pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusof, fasa endemik ini bakal memberi ruang kepada artis dan industri kreatif kembali aktif menerusi program hiburan anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM. Program-program ini katanya merupakan permulaan kepada usaha menghidupkan semula industri hiburan selain mengembalikan semula nostalgia dahulu. Kita dapat melihat bahawa sekarang ini kita telah menuju kepada endemik dan RTM Sarawak telah mengambil inisiatif untuk mengadakan showcase ini. Ianya adalah bertujuan untuk merancakkan lagi industri kreatif kita yang mana kita mengundang artis-artis lama dan juga baru untuk sama-sama dalam program ini. Beliau ditemui selepas menyaksikan rakaman program Retro Mania dan Gempak Mania di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak di Kuching. Dua program rakaman tersebut merupakan antara program terawal RTM Sarawak dalam memberi ruang kepada artis berkarya semula dalam dunia hiburan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan di bawah fasa endemik. Rakaman Retro Mania oleh Sarawak FM menyaksikan persembahan dari artis-artis seperti Ren, A. Rozaini, Ayai Ilusi serta ramai lagi dan akan dihostkan oleh DJ Lin dan Des Marcus untuk tayangan pada malam ambang Tahun Baharu 2022. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, Bu Mawin, terima kasih.